Assalamualaikum semua. Minggu lepas cikgu dah bagi soalan bahagian C untuk percubaan Negeri Terengganu tahun 2020. Jadi hari ini cikgu bagi skema jawapan untuk soalan yang kamu dah buat minggu lepas. Jawapan yang kamu dah hantar dekat cikgu, cikgu dah semak. Jadi ini kamu boleh buat semakan sendiri yang buku yang ada pada kamu lah. Okey, yang pertama kita akan tengok soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10. Dalam soalan tu dia bagi satu situasi di mana dia kata dua orang pelajar berjalan di pantai, didapati kasut tumit tingginya terus tenggelam ke dalam pasir, sedangkan rakannya yang memakai kasut sekolah boleh berjalan dengan baik. Situasi ini menunjukkan bahawa tapak kasut tumit tinggi mempunyai luas permukaan yang kecil, mempunyai tekanan yang tinggi berbanding dengan tapak kasut sekolah yang mempunyai luas permukaan besar. Jadi macam yang cikgu terangkan sebelum ni, untuk soalan nombor 10A, hipotesis kamu mesti berdasarkan pernyataan yang diberikan dalam kotak tu. Jadi di sini cikgu ada senaraikan ada 4 hipotesis yang kita boleh bina daripada pernyataan tersebut. Okay, yang pertama, luas permukaan kecil, tekanan tinggi. Atau kamu boleh jawab luas permukaan besar, tekanan rendah. Ataupun kamu nak gunakan kasut pun boleh. Kasut tumit tinggi menghasilkan tekanan yang tinggi, manakala kasut sekolah menghasilkan tekanan rendah. Okey, ada beberapa jawapan yang saya terima. Dia guna kasut tapi ayat dia tu macam tak berapa nak sesuai. Jika luas permukaan kecil, maka tekanan yang dikenakan tinggi. Okey, boleh, betul. Boleh diterima. Jawapan yang salah. Nanti kalau cikgu jumpa jawapan kamu, cikgu bacakan baliklah jawapan yang cikgu rasa macam tak berapa sesuai untuk dijadikan sebagai hipotesis. Hipotesis dia mesti apa? Syarat dia mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah gerak balas. Okey, seterusnya untuk B1. Okey, B1 kita dah tak payah cerita pasal kasut tumit tinggi ataupun kasut sekolah lagi. Kita pergi ke macam mana kita nak jalankan eksperimen untuk mengkaji eksperimen pernyataan tadi tu. Okey, tujuan untuk mengkaji kesan luas permukaan bongkah kayu terhadap tekanan. Okey, setakat yang saya semak, ada beberapa jawapan yang salah. Contoh dia, tujuan untuk mengkaji kedalaman lekukan plastisine, salah lah. Dia mesti mengkaji apa? Mengkaji kesan pemboleh ubah dimanipulasi ke atas pemboleh ubah gerak balas. Okey, seterusnya kenal pasti pemboleh ubah. Okey, yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi adalah luas permukaan bongkah kayu. Yang bergerak balas adalah kedalaman lekukan plastisin. Bukan lengkukkan. Lengkuk tu adalah untuk graf. Tapi kalau untuk plastisin, kita gunakan istilah lekukan plastisin. Yang dimalarkan adalah jisim pemberat, iaitu berjisim 500 gram. Kalau kamu tulis jisim pemberat pun masih lagi boleh diterima. Okey, di sini kita dapat berapa markah? 1, 2, 3, 4 markah kalau kamu betul untuk ketiga-tiga hipotesis tujuan dan pemboleh ubah. Radar sepahan, senaraikan dulu, buat numbering macam yang cikgu ajar sebelum ni. Jangan lupa buat numbering macam cikgu ajar sebelum ni. Nombor 1 adalah senaraikan dulu bahan yang dia bagi. Okay, nombor 1, bongkah kayu bersaiz 3x3 cm. Yang kedua, bongkah kayu yang bersaiz 3x1 cm.
Yang ketiga adalah plastosin. Yang keempat ialah pemberat 500 gram. Yang kelima adalah pembaris. Bahan atau radas yang kamu tambah mesti gariskan. Buat gariskan kat bawah ni, pembaris. So, markah kita adalah di sini. So, satu sahaja radas yang kita perlu tambah untuk eksperimen ini. Seterusnya, kaedah ataupun prosedur. Sama juga macam yang cikgu ajar dalam kelas. Untuk prosedur ni, mula-mula kamu mesti lukis rajah lengkap berlabel. Okay, untuk rajah ni, kamu boleh dapat 3 markah. Okay, yang kat mana 3 markah? Okay, yang pertama, bongkah kayu 3 kali 1 cm. Bongkah kayu 3 kali 3 cm. Okay, dah dapat markah kat situ. 2 markah. Pemberat 500 gram. Pemberat 500 gram. Okey, dah dapat 3 markah. 2 markah untuk bongkah. 2 markah untuk pemberat. Mana dapat 2 markah lagi? 2 markah lagi kita buat dalam bentuk ayat. Okey, yang markah yang ketiga adalah alihkan kedua-dua bongkah kayu dan pemberat. Ini. Ukur dan rekodkan kedalaman lekukan yang terhasil. Mesti tulis kedalaman lekukan. Ini adalah apa? Pemboleh ubah gerak balas. Kemudian, penjadualan data. Buat jadual macam yang cikgu ajar juga. 2 kolom, 3 row. Okey, untuk yang pertama adalah luas permukaan bongkah. Ini pemboleh ubah dimanipulasi. Kemudian, satu lagi kolom adalah untuk pemboleh ubah gerak balas, iaitu kedalaman lekukan. Okey, untuk luas permukaan bongkah, kena tulis sebab kita dah bagikan tadi kan. So, bongkah 3 kali 3 dan bongkah 3 kali 1. So, kamu akan dapat 10 markah. Ada yang dapat markah penuh, ada juga markah yang dapat 5 markah sahaja. Ada yang bagi kat cikgu sampai kaedah je. Penjadalan data hilang on the way, tak tahu pergi mana. Okey, cikgu dah rasa kamu pun dah faham dah macam mana format nak menjawab soalan nombor 10. So, cikgu rasa tak ada masalah lah kamu untuk menjawab soalan nombor 10 ni. Cuma, kalau ada sebarang kelemahan tu, perbaiki. Okey, seterusnya, soalan nombor 11. Okey, dia bagi nyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan akumulator asid pamba. Okey, kelemahan juga kamu boleh buat dalam bentuk jadual yang macam cikgu tunjuk di slide ni lah. Okey, kelebihan diminta berapa? 2. Okey, 2 kita bagi lebih tak apa, jangan kurang. Kalau untuk soalan esei kita boleh bagi lebih jawapan tak apa. Tapi kalau soalan struktur tak boleh bagi soalan yang lebih daripada yang diminta. Okey, kelebihan akumulator asid pamba. Okey, yang pertama menghasilkan tenaga yang banyak. Kemudian, tahan lebih lama dan boleh dicas semula. Manakala kelemahan akumulator asid lambam adalah berat. Kemudian, elektrolit dia mudah tumpah dan harga dia adalah mahal. Apa dia akumulator asid lambam ni? Bateri kereta lah. Bateri kereta berat dan harga dia pun 200 ke 300 lebih. Harga dia mahal lah. Okey, itu adalah untuk soalan 11A. Okey, 11B pula, dia bagi masalah. Dia kata seorang pelajar mendapati kunci besinya berkarat. Terangkan bagaimana pelajar ini boleh mengatasi masalahnya dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang proses elektrolisis. Okay, B1, ingat jawab mesti ikut soalan.
Tulis balik. B1 pernyataan masalah. Masalah mana kita nak dapat? Daripada pernyataan yang dia bagi dalam soalan. Okey, yang pertama pernyataan masalah dia ialah kunci besi mudah berkarat. Kunci besi dia berkarat. Itu masalah dia. Kemudian nama kaedah yang digunakan untuk mengatasi masalah dia tu. Okey, digunakan kaedah penyaduran. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam kaedah itu. Okey, untuk yang ketiga ini, kamu perlu terangkan bagaimanakah proses penyaduran itu dijalankan. Dan untuk penerangan, kamu boleh dibantu dengan gambar rajah. Okey, kita boleh gunakan rajah inilah. Jadi, kita letakkan ini adalah rajah untuk proses penyaduran. Labelkan anod. Ini anod, yang panjang adalah anod. Anod adalah kuprum. Katod adalah kunci besi. Dan elektrolit yang kita gunakan adalah larutan kuprum 2 sulfat. Ingat yang macam cikgu beritahu kan. Elektrolit mesti nama dia sama dengan nama anod. Logam yang kita nak gunakan untuk menyadur kunci ni. Okay, kalau kita gunakan argentum, elektrolit dia adalah argentum nitrat. Kalau kita gunakan kuprum, elektrolit dia ialah larutan kuprum 2 sulfat. Seterusnya, penerangan bagi proses tadi. Pada anod, logam kuprum akan kehilangan elektron dan menjadi ion kuprum. Kemudian, ion kuprum akan mengalir ke dalam elektrolit. Katod akan menerima elektron dan menukarkannya menjadi kuprum tolin. Atom kuprum tadi akan dienap di permukaan kunci besi dan kunci besi akan tersadur dengan kuprum. Itu bagaimana penerangan proses penyaduran. Okay, dah habis untuk soalan nombor 11. Saya tengok jawapan yang bagi kat cikgu tu ramai yang tak jawab untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan lah. Untuk penyataan masalah dengan nama kaedah, tak ada masalah. Seterusnya soalan nombor 12. Nombor 12, dia tanya nyatakan dua perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu dan berikan satu contoh yang sesuai bagi setiap jenis lemak tersebut. Untuk perbezaan, kamu juga boleh gunakan jadual yang macam cikgu tunjuk kat dalam slide ni. Kita boleh buat 3 kolom. Lemak tepu, perbezaan, lemak tak tepu. Okay, perbezaan yang pertama adalah sumber. Lemak tepu, sumber daripada haiwan. Manakala lemak tak tepu, sumber dia adalah daripada tumbuh-tumbuhan. Perbezaan yang kedua, keadaan pada suhu bilik. Untuk lemak tepu, keadaan dia adalah keadaan pepejal pada suhu bilik. Untuk lemak tak tepu, keadaan cecair pada suhu bilik. Okey, untuk perbezaan ni, markah untuk setiap satu perbezaan adalah satu lah. Maksudnya, sumber satu markah, keadaan pada suhu bilik satu markah. So, perbezaan dia 2 markah. Tapi cikgu 4 markah dia. Macam mana dapat lagi 2? Okey, lagi 2 tu adalah contoh. Okey, contoh untuk lemak tepu, minyak sapi. Apa lagi? Yang sumber daripada haiwan lah. Minyak sapi, mentega, mana-mana satu boleh bagi. Okey, 1 markah di sini. Okey, 1 markah kat sini. Kemudian, 1 lagi markah adalah contoh untuk lemak tak tepu, iaitu minyak tumbuhan. Minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak bunga kanola, banyak.
untuk contoh lemak tak tepu ni. Seterusnya, soalan B1. B1 dia bagi Raja. Raja menunjukkan 3 contoh lemak tepu yang digunakan dalam kehidupan harian. Dia bagi gambar keju, mentega, minyak sapi. Kemudian untuk B1, kamu hanya perlu tulis maklumat dari Raja 12. Okey. Kamu hanya perlu pindahkan sahaja maklumat dalam Raja tersebut dalam bentuk ayat. So, jawapan dia ada kat situ lah, kat sini ya. Okey, keju, mentega dan minyak sapi adalah contoh lemak tepu. So, dapat 1 markah kat situ. Kemudian, B2 adalah kenal pasti 2 ciri sepunya. Ciri sepunya ni adalah ciri bagi lemak tepu lah. Apa dia ciri bagi lemak tepu? Berasal dari haiwan, berbentuk pepejal pada suhu bilik. 2 cukup. Lagi. Ini kita boleh gunakan balik maklumat yang kamu jawab di A tadi. Yang ketiga adalah beri 1 contoh lain lemak tepu. Contoh lain lemak tepu selain daripada keju, mentega dan juga minyak sapi lah. Jadi di sini cikgu bagi daging. Daging lembu, daging ayam, boleh. Sebab dia adalah merupakan lemak yang berasal daripada haiwan. Yang keempat adalah beri 1 contoh lemak tak tepu. Lemak tak tepu apa-apa sahaja lemak yang berasal daripada tumbuhan. Cikgu bagi satu minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak bunga canola, minyak zaitun, boleh. Dan yang terakhir adalah hubung kait ciri sepunya untuk membina konsep lemak tepu. Okey, kita gunakan balik ciri sepunya yang kamu jawab di B2 tadi. Okey, lemak tepu ialah bahan yang berasal daripada haiwan dan berbentuk pepejal pada suhu bilik. So, ini adalah merupakan skema jawapan bagi soalan yang cikgu dah bagi pada minggu lepas. Jadi, kamu boleh semak dengan jawapan yang kamu dah buat. Siapa yang dah hantar pada cikgu tu, syabas dan tahniah cikgu ucapkan. Siapa yang belum buat, tolong buat dan hantar sebagai bukti yang menunjukkan kamu buat. Yang hantar pada cikgu, cikgu dah semak. So, nanti cikgu akan pulangkan baliklah pada kamu. Okay, itu sahaja untuk perbincangan skema jawapan untuk soalan percubaan Negeri Terengganu tahun 2020. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh PM cikgu lah. Okay, terima kasih. Klik lagi.